Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar para penonton, para ibu bapa yang dimuliakan? Okey, semoga anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Alright. Sentiasa bahagia bersama keluarga tercinta. Okey, alhamdulillah. Selamat hari Rabu. Selamat hari Rabu kepada anda semua kan. Selamat dah tengah hari tengah hari, adakah anda dah makan? So bantu saya untuk perkongsian pada hari ini, bantu saya untuk kongsikan live ni untuk topik pada hari ni, iaitu bandingkan anak. Jom bincangkan kesannya. Alright. So sebelum tu saya nak perkenalkan diri. Okay. Saya nak perkenalkan diri. Saya Bonda B, merupakan pengasas bersama Iman Kindi Enrichment Center. Alright. Dan merupakan pengelola Iman Kindi Puncak Alam. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu bapa yang risau, yang stres, anak masih tak boleh membaca, dah nak masuk sekolah, belum menunjukkan minat membaca, dengan membantu anda untuk mendidik, membimbing anak anda membaca dengan baik seawal 4 tahun. Okey. Alright, so alhamdulillah, kita sangat gembira kami di Iman Kindi khususnya dapat memberi banyak manfaat kepada para ibu bapa di Puncak Alam, khususnya untuk kami sama-sama bantu untuk didik anak-anak menjadi anak-anak yang suka kan untuk ke sekolah, yang boleh membaca dengan baik kan sebelum mereka masuk ke sekolah rendah, yang boleh menulis dengan baik, alhamdulillah. Alright. Dan bukan itu sahaja, kami di Iman Kindi membantu anak-anak untuk dari segi attitude-nya, akhlaknya, insya-Allah, dan juga keimanan mereka sejak di usia yang kecil ini lagi. Alright. So, jadi sebelum tu saya nak beritahu yang kami nak beritahu yang kami mengadakan satu kempen, okey, satu kempen, iaitu kempen ibu bapa hebat anak smart. So kempen ini kita akan jalankan bermula dari hari ini sehingga ke 30 hari bulan ini. Di mana dalam kempen ni kita nak bagi kelas percuma sempena PKP ni. Sempena PKP ni kita buat kempen ni, kita akan bagi kelas percuma khas untuk anak-anak anda yang belum boleh membaca lagi. Ada tak anak-anak anda yang berumur 3, 4, 5 tahun yang belum boleh membaca? Jika belum, anda nak join kelas ni. Okey, anda nak join kelas ni untuk kita bantu anak anda untuk mula membaca, untuk mula suka membaca, untuk mula mengenal huruf, mengenal bunyi. So anda nak join, jika anak anda belum lagi boleh membaca, anda nak join kelas yang kita berikan ni secara percuma. InsyaAllah kita akan beritahu bila tarikhnya. Tapi anda perlu join Telegram kita. Okay? Join Telegram, channel Telegram kita dekat link bawah tu untuk kita beritahu kempen ibu bapa hebat anak smart ni, yang kita nak berikan kelas percuma sempena PKP 3.0 yang sedang kita lalui sekarang ni. Okey, dan bukan itu saja, kita ada juga cabutan bertuah yang kita nak buat. So kempen ni kita ada beberapa aktiviti yang kita nak jalankan. So saya minta untuk ibu bapa khasnya di Puncak Alam untuk join segera channel Telegram ibu bapa hebat Puncak Alam. Okey,
beritahu, minta bantuan ibu bapa untuk beritahu ke jiran-jiran anda, kawan-kawan, jiran-jiran kan, di sekitar Puncak Alam khasnya, untuk join Telegram kita ni segera, sebab kita nak berikan ini. Jika anda tahu jiran-jiran yang ada anak umur 3, 4, 5 ni dan nak kita berikan kelas percuma, nak kita bantu berikan kelas percuma ni, join Telegram ni dan kita beritahu kelas-kelas percuma ni, dan juga kita punya cabutan bertuah ni insya-Allah yang kita akan adakan, yang kita akan beritahu detailnya dalam Telegram. Alright, so join segera Telegram tersebut, alright, untuk kita berikan lebih banyak perkongsian, tips-tips untuk pendidikan awal kanak-kanak khususnya. Alright, so sebelum kita so anda boleh komenkan di bawah ni. Anda boleh komenkan jika anda menonton, komenkan saya nak tahu siapa yang menonton ni, sebab saya tak dapat nampak siapa sebenarnya yang join. Alright, so komenkan jika anda sedang menonton, dari mana anda menonton, so saya tahu anda menonton. Okay, just komenkan. Alright, okay. Dan boleh tag, anda boleh tag juga kawan-kawan anda, tagkan kat bawah ni jika anda rasa ada orang yang mungkin dapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini. Okey, tagkan kawan-kawan anda di bawah komen. Jadi apakah dia tajuk pada hari ini? Okey, tajuk hari ini ialah bandingkan anak, apa kesannya. Okey, bandingkan anak yang kita nak bincangkan ni. Okey, bandingkan anak ni dia ada banyak cara untuk kita bandingkan anak kan. Tapi sebenarnya bandingkan anak ni dia boleh jadi positif dan jadi negatif sebenarnya. Dia boleh jadi positif jika kena caranya. Maksudnya perbandingan yang macam mana? Positif ni sebab kita kalau tengok sebenarnya kalau banyak perbincangan yang berlaku di internet kan, especially banyak yang menekankan aspek negatif hasil kesan daripada perbandingan anak ni jika dilaksanakan secara keterlaluan. Okey, so bandingkan anak ni dia boleh jadi positif apabila kita buat dengan cara yang positif. Maksudnya dengan cara yang tidak merendahkan anak itu. Okey, sekejap je. Alright, sekejap je, okey? Sekejap, okey. Alright, so okey, so kesan positif boleh jadi jika kita buat dengan cara tidak merendahkan anak itu. Thank you Hasina, tagkan kawan ataupun saudara mara kan untuk join. Okay, so boleh jadi kita sebab kebiasaannya kita bandingkan anak ni, kita merendahkan anak tu sendiri. Kita rendahkan, oh kenapa buat macam ni, tak baguslah awak ni, tengok orang tu kan bagus, dapat jadi macam-macam, hebat macam tu, boleh masuk situ, boleh masuk sekolah yang baik contoh, boleh dapat apa, dapat itu, dapat ini. Dan in a way kita cakap tu macam membuatkan dia begitu rendah diri kan, begitu orang kata tak dihargai. So jadi sebenarnya akibat bandingkan anak yang begitu sangat-sangat keterlaluan dengan negatif, sangat-sangat boleh menjejaskan mental dan emosi anak ni. Tapi jika kita kita contohnya dalam kelas, kalau kita nak wujudkan persaingan yang sihat, kita boleh puji anak yang bagus ni. Oh masya-Allah, maksudnya puji apa yang dia buat. Puji, kalau kita puji ataupun kita nak komen kepada apa yang mereka buat, bukan kepada diri mereka. Sangat-sangat penting lah, sebab kita nak kata bila kita tegur mereka, kita sayang mereka, tapi kita tak suka apa yang mereka buat. So kita kena clear kat situ. Bila kita tegur anak ni, contohnya siapa nama dia, Aiman,
tak baik sepah-sepahkan barang ni, contoh. So kita tegur terhadap apa yang dia buat. Jangan Aiman, mami tak suka Aiman, contoh. Maksudnya dia rasa diri dia tak dihargai dan tidak disukai oleh ibunya, contoh. So itu adalah kesan negatif. So bila kita nak tegur dengan apa yang dia buat, dan kena diikuti dengan maksudnya apa yang dia patut buat, dan apa yang kaitkan lagi dengan apa yang Allah suka dia buat. So kaitkan dengan Allah. Maksudnya bila kita nak contohnya kalau kita nak bina iman anak-anak ni, selalu kaitkan dengan Allah. Kaitkan dengan Allah. Apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka, kaitkan. Nak cakap kita bukan tak suka dia, kita tak suka apa dia buat. Alright, itu kalau kita nak tegur. Kalau kita nak bandingkan anak, contohnya kita nak wujudkan persaingan yang sihat dalam contoh dalam satu kelas ke, dalam adik-beradik ke, kita boleh puji apa yang orang lain tu buat bagus depan dia. Contoh, Masya Allah, bagusnya makan tak sepah. Abang makan tak sepah, bagus sangat. So adik ni bila nampak, bagus rupanya makan tak sepah, so dia nak ikut makan tak sepah. Bukan dengan cara kita beritahu dia, tak bagus awak ni, makanlah sepah-sepah, kan. Tu abang bagus. So kita merendahkan anak tu. Kita nak anak tu ikut yang positif, tapi at the same time kita merendahkan anak tu punya dia punya keyakinan diri rendah, dia punya rasa apa orang cakap, direndah-rendahkan, tak dihargai. So sebenarnya mungkin bila kita terlalu kerap buat cara yang salah ni, dia memang menyebabkan negatif yang sangat-sangat besar kepada anak tu. Dia maksudnya kita kena pandai cara untuk kita motivate anak ni, iaitu dengan cara tak merendahkan dia. Satu, tak membuatkan dia rasa tak dihargai. Tak, selalu cakap kita sayang dia, mami sayang, mami suka sangat Saifullah buat macam ni, tapi yang ini mami tak suka sebab kenapa, dan Allah tak suka, contoh. Allah suka yang macam mana. Selalu explain kenapa. Alright. So saya nak pergi perbincangan hari ini ialah negative side kepada cara yang negatif tadi, yang dibuat secara konsisten ni. Apa dia kesan dia? Yang pertama ialah dendam dan sikap agresif. So bahayanya, nak cakap bahayanya, kalau kita salah buat cara perbandingan ni, dia akan menyebabkan dendam dan sikap agresif anak-anak. Contohnya adik-beradik. So dia tengok abang dia asyik kena puji, dia asyik kena marah. So maksudnya kita marah-marah dia, tapi kita tak tunjukkan kita punya kasih sayang, tak tunjukkan kita punya keyakinan terhadap dia ni. Cara yang salah ni tadi akan buatkan dia berasa dendam. Aku ni macam banyak tak bagus, abang ni semua bagus. So dia sikap dendam dan sikap agresif ni. Dia tak nak, dia mungkin boleh pukul abang dia, contoh. Tak suka abang dia, contoh, sebab dia dendam ni. So jangan buat ni jangan buat keterlaluan, dan jangan salah cara untuk kita stimulate good behaviour dalam anak-anak ni. Takut jadi dendam dan sikap agresif ni tadi. Dan seterusnya, kita tak nak anak ni rasa tergugat dan menjauhkan diri. Dia rasa tergugat, dia rasa macam semua dia buat tak betul, dia tak dihargai. So dia tak nak, dia duduk sorang-sorang. I'm not good. Contohnya I'm not clever, contoh. Apa lagi? So dia rasa tak nak social dengan adik-adik lain. So macam tu, sangat-sangat bahaya jika dibuat dengan secara konsisten dan keterlaluan yang negatif punya cara ni tadi yang saya explain ni. Okey. Dan seterusnya, mereka akan rasa tak dihargai dan sekat bakat mereka. Mereka rasa tak dihargai, dan maksudnya mungkin sebenarnya kita parents, kita tahu setiap anak ni berbeza, dan kita tahu setiap anak ni ada dia punya bakat tersendiri. Mungkin yang jenis abang ni, dia jenis otak dia boleh senang belajar. Dia suka untuk duduk dan belajar. Dia jenis orang
kalau kita perasan orang jenis akademik ni dia suka belajar. Dia boleh sambung master sampai PhD, kan, dia suka belajar. Tapi ada orang dia tak boleh duduk belajar ni. Dia suka hands on. Dia suka part teknikal, dia suka repair motor ke, repair apa ke, kan. So ada orang dia jenis suka macam talent, skill dia, dia suka seni, music, painting. Mungkin dia tak baik, tak elok, dia tak cukup bagus dalam akademik, tapi dia baik dalam aspek lain. So maksudnya kita tak boleh bandingkan dari segi kita tak boleh bandingkan kita laluan dari segi mungkin dari segi kemahiran, tapi dari segi kita nak galakkan anak-anak punya sikap, attitude yang baik, kita boleh bantu mereka dengan puji sikap baik orang lain untuk anak ni tengok dan nak ikut. Maksudnya dari segi rajin, konsisten, dengan tidak merendahkan anak ni punya diri dia. Itu kena penting lah. Alright. So seterusnya ialah efek daripada salah cara membandingkan anak ni ialah anak ni akan kurang keyakinan diri dia. Kan? Maksudnya dia rasa tak dihargai, so dia rasa I am nobody. Macam dia low self confidence lah. Tak nak cuba satu yang baru, rasa macam takut, tak boleh, semua dia tak okey, semua abang dia je semua hebat, contoh. So saya nak pesan kat sini, berhati-hati. Nak pesan saya juga, sebab kita secara naturally suka membandingkan, betul tak? Suka membandingkan anak kita dengan anak orang lain, anak kita yang antara satu abang adik ke, contohnya. Mungkin salah cara, tapi nak cakap kita kena selalu tunjukkan yang kita percaya anak kita ni. Setiap anak ni kita percaya dia punya kelebihan dia. Kita trust dia, bagi dia rasa kita percaya kat dia, bagi dia rasa confident, bagi rasa yang kita sayang dia, kita nak dia buat yang lebih baik, buat yang terbaik. Selalu tegur anak ni, bantu dia. So dan sokong dia apa yang dia cenderung, minat dia yang baik. Minat yang kurang baik itu, of course kita kena tegur dia, kita kena halang dia. Alright. Sebab kita yang mencorakkan anak-anak ni daripada kain putih. Tangan kita ini bakal menggegar dunia. Ibu-ibu especially, kan. Ibu-ibu sangat-sangat penting dalam kesannya untuk anak-anak. Betul? Sebab itu kita kena belajar, kita kena dapatkan ilmu-ilmu parenting daripada pakar-pakar, kan. InsyaAllah semoga kita semoga kita ni diberi hidayah dan petunjuk daripada Allah untuk mendidik anak kita dengan sebaiknya, insya-Allah. Alright. So insya-Allah jangan lupa, so kita nak berikan kelas percuma ni, dan kita akan beritahu di dalam channel Telegram kita. Ajak kawan-kawan masuk kita punya channel Telegram yang kita dah pin kat bawah ni. Klik link tersebut, bantu sebarkan untuk dapatkan kelas percuma ini, khas untuk yang belum boleh baca, ya, belum boleh baca, 3, 4, 5 tahun sahaja. Alright, di sekitar puncak alam. Alright. Dan cambutan bertuah yang kita nak buat pada hujung bulan ni, hadiah istimewa, insya-Allah. Alright. So itu sahaja yang saya nak kongsikan. Semoga anda semua dipermudahkan segala urusan, membimbing anak-anak PTPR di rumah, di samping menjalankan tanggungjawab lain-lain untuk ibu bapa. Alright. InsyaAllah jumpa lagi. Stay safe. Saya Bonda B, Iman Kindi Enrichment Center, Nurturing Future Leaders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.